Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina. Para ikhwah sekalian, sebenarnya berlakunya ajaran-ajaran sesat ni hasil daripada cara kita faham. Begitulah juga pahaman-pahaman seperti ghulu dan takfiri ni. Ia berlaku sebenarnya apabila pahaman-pahaman karuk-maruk ataupun batil ini, pahaman yang salah ini dibungkus oleh bungkusan agama, ataupun bungkusan itu ditulis dengan ayat-ayat Allah, dibaca dengan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dibaluti oleh cerita sirah Nabi. Tetapi pemahaman ayat-ayat Allah tadi, hadis-hadis Nabi tadi, sirah Nabi itu secara salah. Apa yang buruk, sesuatu yang buruk, sesuatu yang salah, sesuatu yang batil, sesuatu yang sesat, apabila dibungkus dengan dia panggil ayat-ayat Allah, dengan bungkus agama, dengan bungkus hadis-hadis Nabi ni, tapi dipahami agama itu secara salah, ayat-ayat dipahami secara salah, hadis-hadis dipahami secara salah, menyebabkan kita orang ramai ni tak nampak salah tu. Begitulah juga Syiah berlaku kesesatan Syiah, kesesatan Khawarij, kesesatan Mu'tazilah, kesesatan mereka yang bawa ajaran batil ini, bukan kerana tak tepek ayat Quran, bukan kerana mereka tak baca Quran, mereka tak baca hadis, tapi mereka baca secara pahaman yang salah, tafsiran yang salah, fikrah yang salah. Jadi oleh kerana itu kita tak peliklah, maknanya termasuk di zaman kita hari ini, kita melihat cara pemahaman yang salah apabila dibungkus dengan bungkusan agama yang dipahami secara sesat, ataupun dibungkus dengan tulisan ayat-ayat Quran, dibaca ayat-ayat Quran, ditafsir, disyarah hadis-hadis Nabi, ataupun diceritakan sirah Nabi, tetapi cara faham tu salah. Apabila cara faham salah, ayat-ayat Quran itu, hadis-hadis itu, sirah Nabi SAW itu menyebabkan apa yang salah, apa yang sesat, apa yang batil. Pahaman seperti ghulu dan takfiri ini berlaku dalam masyarakat sehingga bermusuh antara satu sama lain, sehingga mengkafirkan, menghukum munafik sesama Islam. Sedangkan perbezaan itu hanyalah perbezaan pandangan politik, perbezaan fiqh politik. Sebagai contoh, tiba-tiba satu golongan menganggap mereka Islam, satu golongan lagi dia anggap, satu golongan yang lawan dia dianggap sebagai kafir, ataupun musuh Allah, ataupun munafik, ataupun menentang Islam. Bukan kerana mereka tidak baca Quran sebagai dalil, bukan tak baca hadis sebagai dalil, bukan tak baca sirah Nabi SAW sebagai hujah, tetapi kerana mereka faham secara salah. Jadi sebab itu ramai di dunia ini, bukan saja di Malaysia, apabila pahaman itu dibungkus dengan agama, dibungkus dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, apabila faham secara salah, maka berlakulah maknanya ajaran itu menjadi sesat. Islam wasatiyah, Islam awal Nabi juga dibungkus dengan ayat-ayat Quran sebagai dalil, dibungkus dengan hadis-hadis Nabi SAW sebagai dalil, tetapi diletakkan pada tempatnya yang betul. Dipahami ayat-ayat Quran itu, hadis-hadis itu secara betul, maka jadilah Nabi SAW sebut khairul quruni qarni, sebaik-baik kurung adalah kurung aku. Jadi menjadi kewajipan kepada kita sebagai Muslim, sebagai ummatan wahidah, sebagai ummatan wasata, umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini, untuk kita mencari kebenaran. Mencari kebenaran sudah pasti melalui ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, tetapi cara faham mestilah melalui ulama mu'tabar, ulama mujtahid, imam mujtahid, bukan melalui mereka yang digelar ulama, tetapi ulama kepartian, ulama politik yang berkepentingan
ulama yang menceritakan secara salah ayat-ayat Allah, menafsirkan ayat-ayat Allah secara salah, ataupun syarah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara salah, sehingga kita bermusuh-musuhan antara satu sama lain, sehingga kita menghukum antara satu sama lain, sehingga kita menganggap orang lain musuh Allah, musuh Islam. Ini adalah pahaman yang jelas salah, bertentangan dengan cara yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.